Apa khabar? Petang doktor. Doktor, kenapa doktor kat luar? Itulah, bilik tengah servis aircon lah. Kerja tengah banyak. Perut tengah Doktor tak lapar. panas ke doktor? Panas hati lah Kak Ravi. Dia tak boleh panggil Ravi sekarang, kena panggil Videv. Okay, so petang ni kita akan lihat satu topik lagi. Yang mana topik ini berkenaan dengan earthwork ataupun kerja-kerja tanah. So, kerja-kerja tanah ni sebenarnya adalah berbeza dengan kerja-kerja penyiasatan tanah yang telah you all belajar pada semester 1. Yang mana kerja-kerja penyiasatan tanah ni melibatkan kerja-kerja semakan, komposisi jenis tanah dan juga dalam waktu yang sama juga melihat dari aspek teknikal ya. Dari segi berapakah dia punya kadar lekatan tanah, kandungan air dalam tanah dan sebagainya dengan menggunakan kaedah trial pits ataupun kaedah-kaedah yang dilaksanakan di makmal. Alright, sebelum kita boleh memulakan kerja-kerja di tapak khususnya bagi kerja-kerja penyediaan asas bangunan. Okay, walau bagaimanapun aspek yang kita akan bincangkan pada hari ini adalah dipanggil sebagai kerja tanah atau orang putihnya dipanggil sebagai earthwork. Alright, kerja-kerja tanah yang mana ia melibatkan beberapa kerja seperti pemotongan tanah, penimbusan tanah dan juga perawatan tanah. So itu adalah biasanya 3 perkara lah yang akan dilihat apabila kita membicarakan tentang kerja-kerja tanah. Dan kerja-kerja tanah ini dilaksanakan bagi projek-projek yang besar khususnya. Okay, seperti pembinaan jalan raya, seperti pembinaan terowong, kerja-kerja yang melibatkan kuari dan sebagainya lah. Right? Jadi ia adalah sangat penting untuk kita fahami. Okay, so kita akan mulakan dengan dia punya reka bentuk bagi kerja-kerja tanah ini. Nota semua ada dalam e-learning. Session 1 saya dah masukkan, session 2 saya tak sempat lagi tapi sekejap lagi saya akan masukkan. Okay. Boleh nampak ya slide? Nampak doktor? Okay, earthwork adalah satu proses di mana permukaan tanah ini kita korek ataupun kita timbus ataupun kita bawa ke tempat lain dan compactkan di tempat-tempat yang tertentu. Okay. So secara mudahnya kita boleh menyatakan bahawa apabila kita melaksanakan kerja-kerja tanah, ia melibatkan kerja-kerja pemindahan tanah, pergerakan tanah, sama ada kita korek, kita timbus ataupun kita bawa ke tempat lain dan kita padatkan dia. Alright. So ianya kita laksanakan untuk projek-projek yang besar, pembinaan jalan raya, pembinaan terowong, pembinaan kuari dan sebagainya. Dan sudah tentu ianya memerlukan orang kata mesin dan juga jentera yang besar. Yang besar yang boleh mempunyai kapasiti yang tinggi dan efisiensi yang tinggi. Alright, so dia ranges dia dia punya kadar kerja tanah ini bolehlah sekecil-kecil kerja-kerja mengorek longkang ataupun trenches untuk kerja-kerja pengairan ataupun sehinggalah kerja-kerja yang besar, okey, seperti pembinaan highway, pembinaan empangan dan sebagainya. So kerja tanah ni bukan sekadar kecil saja tapi dia boleh menjangkau kepada yang besar lah. Okey. Dan ianya biasanya dilaksanakan pada peringkat awal projek dan ianya perlu dilaksanakan dan disiapkan sebelum kerja-kerja struktur bermula. Dan kejayaan bagi mana-mana kerja-kerja earthwork ini adalah bergantung kepada ketepatan proses penyiasatan tapak yang dilaksanakan sebelum ni dan juga bagaimana kita mereka bentuk sistem untuk kita melaksanakan kerja-kerja tanah. Kerana ia melibatkan jentera yang besar, melibatkan mesin-mesin yang besar, melibatkan kawasan yang besar dan mempunyai pengaruh cuaca yang sangat tinggi. Jadi kejayaan bagi sesuatu kerja tanah ni bergantung kepada beberapa perkara tersebutlah. Alright. Dan apabila kita merujuk kepada kerja tanah, kita juga merujuk kepada BS 6031 ataupun British Standard 6031
yang menyatakan tentang bagaimana kerja-kerja tanah ini sepatutnya dilakukan. Alright, so apabila kita nak mereka bentuk kerja tanah, apabila kita mendapat satu kawasan atau satu projek dan kita diminta untuk melaksanakan kerja tanah seperti pembuangan tanah, pemotongan tanah, penembusan tanah dan sebagainya. So ada beberapa perkara yang kita perlu ambil kira. Okay. So yang pertama sekali adalah site or route selection. Okay, site or route selection ni adalah keadaan tanah, okay, keadaan tapak, okay, bagaimanakah keadaan tapak tersebut dan juga bagaimanakah dia punya route ataupun dia punya laluan dia. Okey, kerana apa? Kerana dalam kerja-kerja tanah ini dia akan melibatkan banyak lori yang besar, kapasiti tanah yang tinggi, okey, dan memerlukan tahap efisiensi yang sangat baik. Jadi oleh demikian, route selection dan juga keadaan tapak tu memainkan peranan yang sangat penting. Okey, maksudnya seperti di manakah lori akan masuk, di manakah lori akan keluar. Alright, itu semua perlu dinyatakan secara jelas. Dan juga bagaimanakah keadaan geologi tapak. Okey, adakah kawasan tapak itu berbukit, kawasan tapak itu lembah ataupun dia bertanah liat dan sebagainya. So semua itu kita consider dia sebagai site or route selection. Perlu diambil kira di dalam perancangan reka bentuk kerja tanah ni nanti. Yang kedua adalah environmental and economic consideration. Yang ini memang sekejap. Okay, faktor yang kedua adalah faktor environmental and economic consideration. Alright, the design and construction and the cost of earthwork are generally depends on the environment and around the site, the ground condition within the site and also the availability of the material for earthwork in the area. Alright, so ini adalah faktor yang kedua, faktor kesan kepada alam sekitar dan juga kesan kepada ekonomi. Kerana apabila kita merancang sesuatu tanpa memikirkan tentang kadar effectiveness dia, maka ia akan memberikan masalah kepada kita semualah. Alright. Seterusnya yang ketiga, seterusnya kita juga perlu melihat bahawa kerja-kerja SWOT ini juga perlu melihat aspek landscape yang berada di kawasan sekitar. Kerana kita tak mahu apabila kita mengorek tanah, apabila kita membuang tanah dan sebagainya, ia akan mencemarkan sistem pengairan yang ada ataupun mencemarkan sistem landscape yang ada. So untuk itu kita perlu memastikan bahawa sekiranya kita melaksanakan kerja-kerja pengerukan tanah yang besar dan sebagainya, kita juga ada perancangan untuk menanam semula pokok-pokok yang ada, okey, membuat tambahkan sekiranya kita kita melaksanakan kerja-kerja pengerukan tanah ni di sekitar kawasan sungai dan parit. Alright, so semua itu juga perlu kita ambil kira. Alright, selain daripada itu kita juga perlu memastikan bahawa keadaan persekitaran seperti pokok-pokok, seperti kuari-kuari, power station apa semua, kawasan-kawasan itu tidak tidak menerima kesan yang negatif lah kepada daripada hasil kerja-kerja cutting off ni.
Sebagai contoh, kalau kita melihat kerja-kerja pangan yang dibuat di Bakun, di Sarawak, apabila kita memotong semua pokok-pokok tu dan menenggelamkan semua pokok dan membina jalan raya untuk jalan perhubungan, ia melibatkan kerja-kerja penebukan gunung, ia melibatkan kerja-kerja di sebelah kawasan tanahan air dan sebagainya. Jadi kita perlu mengambil kira aspek-aspek tersebut. Alright, maknanya bila kita nak korek tanah ni bukan pakai korek saja. Kena lihat apa yang ada di sekeliling, apa yang akan terkesan dengan tindakan yang kita nak buat. Alright. So, seterusnya bagi kerja-kerja penambakan pula, apabila kita nak menambak satu tanah, kita ada banyak perkara yang kita perlu ambil kira. Pertama sekali, kita kena menyatakan bahawa kerja-kerja tersebut adakah ia melibatkan kerja-kerja permanen ataupun kerja-kerja yang kekal lah, alright, ataupun kerja-kerja sementara saja. Contohnya kita nak buat kerja-kerja pengorekan ni, adakah memang pengorekan terus untuk kita potong tanah ataupun kerja-kerja korekan untuk kita buat kerja-kerja foundation saja atau drainage, lepas tu kita timbus balik. Alright, jadi apabila kita nak memulakan sesuatu kerja tu, kita perlu ambil kira aspek-aspek tersebut lah. Alright, aspek-aspek tersebut. Selain daripada itu, sebagaimana kerja-kerja korekan yang lain, kita juga perlu mengambil kira bagaimana keadaan tepi korekan yang kita buat. Alright, ataupun kita panggil bahagian sides lah. The sides of the excavation are required to remain stable during the design life, and also it can be achieved by excavating the material to stable slope angle and also by retaining or supporting the material. Apabila kita melaksanakan kerja-kerja pengorekan tanah, kadang-kadang kita akan bertemu dengan kerja pengorekan di kawasan-kawasan yang bahaya, kawasan-kawasan yang lembah, kawasan-kawasan di tepi gunung, tepi bukit dan sebagainya. Jadi sudah tentulah akan ada slope kat situ ataupun cerun di situ. Cerun itu perlulah kita kawal dengan bagus, kita kawal dengan baik, supaya dia tidak jatuh, supaya dia tidak memberikan masalah lah kepada kita punya kawasan. Jadi banyak kaedah untuk cerun kita boleh laksanakan di dalam memastikan tanah tu tak jatuh. Alright, so kalau kita nak stabilkan slope tu, sebagai contoh yang dulu waktu kita laksanakan kerja-kerja pengorekan asas, kita ada apa yang dipanggil sebagai angle of repose. Ingat lagi tak apa itu angle of repose? Apa itu angle of repose? Siapa tahu? Hai, dah senyap, dah tidur dah semua? Okay, angle of repose tu adalah kita potong kecondongan bagi bagi kita punya cerun itu pada kadar 60 darjah, alright, mencerun. Jadi dia tidaklah terlalu cerun lah kan. Jadi benda tu pun kita ambil kira sebagai satu kaedah bagaimana untuk kita stabilkan cerun. Okey, kita boleh tambahkan tanah-tanah ataupun bahan-bahan yang kuat seperti geotextile dan sebagainya untuk kita menutup. Kemudian kita perlu ada yang dipanggil sebagai kerja-kerja penguatan tebing tanah. Okey, kita letakkan gabion dan sebagainya. So jadi dia ada banyak perkara-perkara yang kita boleh buat lah untuk kita stabilkan cerun. Alright, selain daripada itu kita juga kena pastikan bahawa apabila kita memotong kita punya tanah itu, ia mesti berada dalam keadaan yang selamat. Okey, contohnya apabila kita nak buat kerja-kerja pemotongan tanah, mestilah dibuat dalam keadaan yang tanah itu tidak berair, tanah itu bukannya berada dalam keadaan lembap. Okey, dan dalam waktu yang sama juga kita kena pastikan bahawa dia punya jenis tanah itu adalah jenis tanah yang sesuai untuk kita potong tanpa kita letakkan sokongan. Alright. Jadi apabila kita nak memotong kerja tanah ni, dia ada banyak juga perkara. Selain daripada tu, aspek safety dia, aspek weather ataupun aspek dia punya masa dia dan sebagainya lah. Alright, so apabila kita nak memotong jenis-jenis tanah yang ada, so kita ada standards yang ditetapkan oleh BS 6301.
Okey, iaitu dia punya batters dia ataupun dia punya nisbah kecondongan dia, nisbah kecondongan ni dia buat mengikut saiz, betul material ataupun bahan tanah itu sendirilah. So kalau tanah tu jenis clay ataupun tanah liat, then dia punya slope dia antara 1:6 atau 1:2 atau 1:2 ke 2:1. Okey, so ini dia dah ada dah dia punya orang kata kiraan lah daripada engineer untuk menetapkan berapakah kadar kecondongan slope bagi sesuatu kawasan. Saya nak tanya. Selain daripada tu kita juga boleh membina retaining structure. Alright, sama ada secara temporary ataupun secara secara permanent. Alright. Betul. Dan ia juga hendaklah mampu untuk mengelakkan daripada tanah itu jatuh. So biasanya kita akan gunakan retaining wall ini yang dibuat daripada konkrit ataupun dibuat daripada steel, capping, dan ada juga yang menggunakan ground anchor. Right, ground anchor ni adalah satu tusukan besi ke dalam tanah yang kemudian diikat dengan suatu konkrit. Alright, so selain daripada kita memastikan bahawa slope kita punya korekan tu berada dalam keadaan baik untuk elakkan dia daripada jatuh, dan kita juga boleh membina retaining structure lah. Right. Selain daripada tu, kita juga perlu memastikan bahawa ground water kita adalah berada dalam keadaan baik. Okey, tidak ada masalah ground water, kita berada dalam keadaan yang sebaik mungkin. Sekiranya ada, kita perlu buat rawatan tanah. Okey, kita perlu sama ada mengepam air itu keluar ataupun dalam waktu yang sama kita kena masukkan apa yang dipanggil sebagai grouting. Okey, grouting, concrete grouting atau cement grouting ke dalam tanah untuk menguatkan tanah. Alright, so itu adalah antara kaedah yang biasa kita gunakan lah. Alright, jadi jangan risau apabila anda memotong tanah, bila keluar air yang sangat banyak, tak perlu risau, anda perlu mencari apakah kaedah yang paling sesuai untuk menghalang air itulah. Okay, sampai ada kaedah freezing pun, tapi kat Malaysia kita jaranglah pakai kaedah freezing. Alright, seterusnya embankment. Apa itu embankment? Embankment tu apa? Embankment. Macam benteng tu doktor. Ya, dia macam benteng. Alright, betul, dia macam benteng. Jadi apabila kita melaksanakan kerja-kerja pengorekan tanah dan juga penembusan tanah, ada ketikanya kita membuatnya di kawasan benteng. Kita kena buat benteng supaya air yang lalu apabila kerja korekan itu dilaksanakan tidak buat kawasan kita banjir lah. Alright, jadi kita buat apa dipanggil sebagai embankment ataupun benteng. So benteng ni kita boleh buat daripada pelbagai jenis bahan dan juga pelbagai tujuan lah. Alright, contohnya kita boleh buat benteng tu untuk menahan air daripada melimpah. Kita boleh buat benteng tu daripada untuk tujuan menguatkan tanah dan sebagainya. Alright, so benteng ni pun dia ada dia punya jenis dia, load bearing ataupun non load bearing lah. Kalau load bearing ni benteng yang memang kita akan gunakan. Okay, yang kita akan gunakan seperti laluan lori, laluan kereta kenderaan. Manakala non load bearing ni hanya untuk menutup kawasan sajalah ataupun jadi sebagai stockpile. Alright, so dalam memilih kaedah bagaimana bentuk kita punya benteng, kita perlu melihat ni lah beberapa perkara. Contohnya stability kawasan tu, bearing capacity untuk tanah, permeability untuk tanah, traffic capability tentang kenderaan yang lalu dan sebagainya. Kita mandi. Ada hujan. Dah. Kita makan McDonald tu mana ada? Mana ada hujan? Najiha. Oh, Najiha. Najiha nak makan McDonald ke? Boleh kita teruskan? Boleh doktor. Saya rasa dia terbuka mic tu. Dia cerita pasal dia punya McDonald tu Najiha. Okay, alright. So dari aspek embankment tadi tu, tambahkan tadi tu. Okay, aspek penting yang kita perlu lihat adalah dia punya stability dia. Dia perlu stabil Apabila kita buat embankment, dia punya
reka bentuk bagi benteng tu mestilah stabil. Kerana apa? Sebab ia akan terdedah kepada hujan panas, dia akan terdedah kepada air dan sebagainya. Jadi dia akan menolak struktur benteng itu. Jadi dia perlulah stabil. Okey, dari segi ketinggiannya, dari segi material yang digunakan, dari segi asasnya lah. Kerana benteng ni bila kita lihat di dalam projek-projek yang besar, dia akan memberikan kesan kepada keadaan persekitaran tapak tu yang lain lah. Okay, selain daripada tu kita kena lihat juga dia punya bentuk slope. Alright, kita kena lihat juga bahagian toe of the slope, iaitu bahagian asas tapak slope tu kan, dia perlu kuat lah. Okay, macam saya kata tadi, dia adalah dinding penahan, dinding pelindung kepada kawasan-kawasan yang lain supaya tidak banjir ataupun tidak pecah lah apabila kita laksanakan. Alright, so nak buat slope dekat benteng ni pun, embankment ni pun dia ada dia punya nisbah-nisbah dia, bergantung kepada jenis tanah yang kita nak buat lah. Okey, kalau katalah benteng tu kita nak gunakan hard rock fill, then dia punya nisbah antara dia punya kecenderungan tu, nisbah kecenderungan dia mestilah 1:1.5 atau 1:1. Okey, kalau tanah pasir 1:25 atau 1:1.5. So dia ada dia punya kadar slope lah, angle ataupun dia punya kecenderungan dia. Alright, kepada embankment. Selain daripada itu, kita ada juga bearing capacity. Okay, bearing capacity itu melihat dari aspek berapakah banyak beban yang akan dikenakan ke atas embankment tadi tu. Okay, sebab kadang-kadang kita melihat bahawa embankment ni berfungsi sebagai jalan sementara di dalam projek-projek yang besar. Okay, projek galian tanah apa semua. Kita dah korek tanah, kita nak letak dalam lori nak buat keluar. Jadi jalan-jalan yang dilalui itulah akan jalan di atas benteng-benteng itu dan ia perlulah kuat. Alright, kita biasanya menggunakan California Bearing Ratio sebagai dia punya rujukan lah tentang kekuatan bagi tanah tersebut. Alright, so bearing capacity of an embankment can also be improved by using better quality fill. Okay, kita boleh menguatkan lagi embankment ni kalau kita gunakan gravel atau rock fill. Okay, di bahagian atas dia, ataupun kita gunakan bahan-bahan yang lebih stabil seperti simen dan juga bahan limau. Alright, dan juga waktu yang sama juga dia mestilah di-vibrate, okay, ataupun dipadatkan untuk mengelakkannya daripada pecah. Alright, so ini adalah settlement. Settlement ni adalah dia punya mendapan lah, kenapa suatu benteng tu boleh mendak. Ini adalah antara faktor-faktornya. Okay, the settlement of the foundation sendiri. Kita menggunakan permeable material ataupun bahan-bahan yang tidak kuat, bahan-bahan yang lembut. Alright, itu semua adalah punca bagaimana kita punya embankment ataupun kita punya apa dipanggil sebagai tabakan tu boleh rosak atau boleh pecah. Alright. So dalam waktu kita mengorek tersebut, ada ketikanya kita berhadapan dengan keadaan-keadaan di mana tanah itu tidak kuat. Alright, tidak kuat dari segi teknikal dan tidak kuat juga dari segi peletakan sementara lah. Mungkin secara permanen ataupun sementara. Jadi tanah-tanah ni kita perlu improvekan dia. Kita ada beberapa kaedah yang kita boleh gunakan untuk improvement. Pertama sekali adalah partially sand replacement. Maknanya mana-mana tanah yang kita rasakan tidak kuat untuk menampung beban bagi bangunan tersebut, dan kita partially change dia ataupun kita replace tanah tu kepada yang lain. Contohnya nak replace dengan batu ke dan sebagainya. So kita boleh gunakan dia pada kedalaman 1 hingga 1.5 meter dalam lah. Right? Selain daripada tu, kita boleh juga letakkan prefabricated vertical drain. Vertical drain ni dia adalah satu pump air yang mana kita masukkan ke dalam tanah, okay, pada satu kedudukan yang tertentu, dan kemudian kita pump. Okay, kita sedut semua air yang ada di dalam tanah tersebut sehingga dia kering. Alright, itu kaedah yang kita gunakan jugalah. Yang itu kaedah itu adalah kaedah paksaan biasanya. Menggunakan prefabricated vertical drains. Kita juga boleh meletakkan geotextile. Alright, geotextile ni adalah satu hamparan yang berfungsi untuk menahan tanah, dan juga kita boleh meletakkan stone column ataupun tiang-tiang yang dibuat daripada batu-batu untuk kita jadikannya sebagai dinding penahan di dalam tanah lah. Alright.
So ini adalah perkara-perkara yang mana kita boleh laksanakan apabila kita melaksanakan kerja-kerja earthwork. Okay, di mana ia adalah melibatkan kerja-kerja pemotongan tanah, kerja-kerja penembusan tanah dan sebagainya. Alright, so untuk petang ni saya nak sampai ke situ dulu. Kerana apa? Kerana saya nak you all tengok dulu video yang telah saya letakkan di dalam e-learning. Sekejap Okey, kalau anda buka di dalam kejap lagi saya masukkan untuk yang session yang lagi satu. Jika dah lihat di dalam e-learning tu akan ada beberapa video yang mana ia melibatkan tentang cut and fill, calculation untuk cut and fill dan juga dia punya beberapa contoh projek seperti Palm Jumeirah, Dubai dan World Dubai. Okey, apa yang saya nak anda buat adalah untuk melihat dan kerja-kerja earthwork yang mana melibatkan earthwork cut and fill, earthwork cut and fill calculation dan juga projek Palm Jumeirah Dubai. Alright. So apa yang anda perlu laksanakan adalah buat dia punya ringkasan. Okey, buat dia punya ringkasan berkenaan dengan 3 topik ini. Okey, dan dalam waktu yang sama juga nanti ringkasan tersebut mestilah menunjukkan bagaimanakah kaedah yang ditunjukkan dalam video tersebut dan kita akan bincangkan dalam next class nanti. Alright, maksudnya apa yang anda lihat dalam earthwork cut and fill, earthwork cut and fill calculation dan juga mega project Palm Jumeirah ni, okey, saya nak anda extract apa dia punya maklumat-maklumat penting dalam video tersebut dan kemudian present dekat kelas pada minggu hadapan. Alright, kerana ia adalah asas bagaimana kita melaksanakan kerja-kerja cut and fill. Okey, boleh? Boleh Doktor. Boleh Alright. Doktor. Jadi sebab ya. Doktor cakap kena present, semua orang present ke certain orang Semua orang kena bersedia dan saya akan panggil randomly siapa yang kena present. Alright. So buat dalam PowerPoint form lah macam tu. Buat dalam PowerPoint form tapi tak perlu panjang. Pendek saja. Alright, faham. Alright. Jadi saya akan buka link untuk anda submit you punya presentation tu, you punya PowerPoint tu. Tapi nanti siapa yang kena present pada minggu depan baru saya tentukan siapa yang kena present. Okay. Alright. Okay. So Alright. ada 3 benda. Satu adalah earthwork cut and fill. Satu adalah earthwork cut and fill calculation. Dan juga satu lagi projek Palm Jumeirah di Dubai. Alright, extractkan apa yang ada di dalam itu. Seboleh-bolehnya jangan terlalu panjang you all punya slide. Okay, kalau dapat satu topik tu satu slide pun dah cukup bagus dah. Untuk anda present apa yang anda faham tentang konten bagi minggu inilah. Ini adalah kerja individu ya. Doktor. Yep. Doktor. Satu topik masa present berapa minit kalau dipanggil? Satu topik waktu present is less than 3 minutes. Okey. Pendek saja sebab saya dah tengok dia tak panjang, dia pendek je topik tu. Cuma saya nak you all lihat dan fahamkan konsep dia saja. Okey. Boleh Doktor, Ya. submission before tarikh bila? Sebelum kelas minggu depan. Maknanya kalau minggu depan kelasnya hari Rabu kan? Alright. So hari Selasa malam lah. Selasa sebelum pukul 12 malam. Okey, boleh Ada seminggu tu untuk mahirkan tentang earthwork. Ravi. Yes, saya Doktor. Ravi boleh tak? Sebab saya takut kalau saya tak sempat nak masukkan untuk session 2. Ravi boleh tak kopikan balik dia punya link tu? Boleh, tapi saya section 2. Saya tak dapat lagi.
Alamak, kau tak dulu Siapa session 1? Itu tuh nanti saya postkan. Boleh. Oke. Session 1 siapa? Joy boleh? Boleh boleh. Saya nanti postkan. Joy ambil kan dia punya link tu, ada 3 link tu kan. Joy masukkan dalam WhatsApp group. Oke. Okey, nanti saya masukkan tu session 2. Oke. Boleh semua ya? Boleh doktor. Jadi kita minggu ni kita belajar menerusi YouTube. You all tengok YouTube tu apa yang ada dan nanti kita discuss. Okay. Okey ya? Alright. Alright, minggu depan juga nanti baru saya akan bagi assignment yang berkumpulan. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Doktor, saya ada satu soalan. Grup kumpulan kan kami yang Sam tak dengar. kami yang tentukan ahli kumpulan atau doktor yang tentukan. Mana untuk assignment minggu depan? Betul. Ya. Yang tu nanti memang saya akan minta you all sendiri decide. Tapi saya belum decide lagi berapa orang satu kumpulan. I think untuk tu boleh set 4 orang satu kumpulan lah. Terima kasih doktor. 4, tak ada. 5. Mix gender lah. Mix boleh cross section section 1 section 2 juga. You all terus tulis dalam WhatsApp group. You all punya kumpulan tugasan untuk berkumpulan. Minggu depan saya bagi. Baik. Terima kasih doktor. Boleh tulis nanti dalam WhatsApp group. Okey semua? Doktor, kalau yang grup tu saya bagi Excel macam hari tu boleh? Pun boleh juga. Okay. Mana yang memudahkan lah dia. Alright. Saya akan buat Excel sheet nanti. Alright. Alright. Okay, so kalau tak ada apa-apa, thank you. Jangan lupa scan you punya attendance. Alright, so minggu depan kita akan sambung sikit lagi Earthwork dan kemudian baru kita masuk topik yang barulah minggu depan. Alright. Okay, thank you guys semua. Jumpa lagi minggu depan. Alright. Thank you doktor. Okay, bye. Thank you, Doctor. Bye. Thank you doktor.